kita tak boleh ulangi kesilapan Datuk Najib. Datuk Najib tunduk dengan dia orang. Akibat dia apa? 6 bulan selepas Datuk Najib meletakkan jawatan, dia telah berjaya buat turnover. Orang dah mula membenci Pakatan Harapan. Dia lawan seorang-seorang. Dia lawan seorang-seorang, orang mula membenci Pakatan Harapan dan gelombang dia, nampak? Dia punya, dengan dia punya bosku, dia punya gelombang dia turun berkempen. Aura dia tu, walaupun dia dah dituduh mencuri, merompak, menyamun, tetapi orang tak percaya dengan tuduhan kat atas dia. Itu sebab dia punya follow Facebook masih lagi, walaupun dia dalam penjara, dia adalah ahli politik yang paling berpengaruh di Malaysia ni. Kita tak boleh nafikan. Nafikanlah macam mana pun. Dia still yang paling berpengaruh. Tetapi boleh tak dia main peranan? Tak boleh. Sebab kita dah buang dia sebagai Presiden Parti. Hari ni Datuk Najib berada dalam penjara. Yang tinggal siapa? Yang tinggal Datuk Zahid. Yang tinggal Tok Mat. Kalau Datuk Zahid dengan Tok Mat mengambil tindakan yang sama, mereka tarik diri. Gembiralah geng-geng yang nakkan supaya kita ni jadi lembu cucuk hidung kepada Muhyiddin kembali. Kena faham, dalam parti ni ada 2 jenis manusia. Satu adalah mereka yang dianiaya oleh Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Satu lagi ialah mereka yang dilindungi. Bukannya bersih pun. Dilindungi oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi mereka ni takut kalau Pakatan Harapan memerintah. Takut apa yang PH buat kepada kita punya tim dulu akan kena pada mereka. Sebelum ni mereka dilindungi oleh Mahathir, mereka dilindungi oleh Muhyiddin. Ini yang kena faham. Kenapa hari ni mereka mengharapkan supaya Datuk Zahid letak jawatan, Datuk Mat Hassan letak jawatan. Jadi yang tinggal tu sudah pastilah orang yang bersedia untuk bekerjasama dengan Muhyiddin. Dapat jadi TPM pun jadilah. Asalkan Muhyiddin menyelamatkan dia. Tak bolehlah macam tu. Dan bagi saya lah, ini kita terang-terang ceritalah. Orang tanya dengan saya, apa pendirian? UMNO ni nak pergi ke Bersatu ke? UMNO nak pergi ke PH? Saya beritahu satu je jawapan dia. Either we kill or we be killed. Sama ada kita pergi bunuh orang ke atau kita akan dibunuh. Hari ni terang lagi di Sulu bahawa Perikatan Nasional ni Bersatu ditubuhkan untuk bunuh kita, untuk gantikan kita. Kena faham ni. Kita ni nak dibunuh dan digantikan dengan parti Muhyiddin. Saya nak beritahu dengan orang PAS, mulia-mulia orang PAS ni tak semulia orang UMNO. Dalil dia senang saja. UMNO pernah mengampunkan orang yang khianat kepada UMNO, iaitu Muhyiddin dan kawan-kawan dia. Kita ampunkan dan kita angkat dia jadi Perdana Menteri walaupun dia minoriti. PAS pernah ampunkan PAN? Tak pernah. Betul tak? Tak pernah. Muhyiddin pernah ampunkan Mahathir? Tak pernah juga. Jadi, kalau kita dah ampunkan Muhyiddin, ampunkan Bersatu, kita angkat jadi Perdana Menteri, akhirnya, apa yang dia janji pada kita pun dia tak tunaikan. Kursi timbalan pun tak bagi pada kita, sehinggalah bila dia nak mati baru dia bagi. Kemudian, jawatan-jawatan penting menteri pun dia bagi pada orang dia je. Dia tak agih pada kita. Sedangkan kita ada ahli parlimen lebih ramai. Mereka tikam belakang kita. Mereka tahan duit kita. Walaupun mahkamah 3 kali meminta supaya dilepaskan duit kita. Kita ditikam di Sabah ketika pilihan raya negeri. So, kita nak percaya lagi ke orang macam ni? Jadi, kalau tanya dengan saya secara peribadi, sampai mampus saya takkan izinkan parti saya ni bersekongkol dengan PN. Dengan Bersatu. PN, Bersatu. Saya boleh terima PAS. Tapi nak buat macam mana? Kita dah cakap dengan PAS. Tinggalkan
bersatu. Tapi dia tetap nak dengan Muhyiddin. Memang betul lah. Saya pun nak minta maaf lah kepada rakyat Malaysia kerana saya cuba yakinkan bahawa jangan sampai anak-anak muda ni memilih duit yang mungkin manis untuk beberapa hari, tetapi mereka terpaksa tersiksa untuk 5 tahun akan datang. Kita tahu macam mana duit bak kata orang tu bergentayangan seluruh Malaysia. Di mana Perikatan Nasional bertanding, orang pakai baju, mereka pun satu hari dibayar RM50, Setiap peti undi diberikan RM1,000 satu hari. Macam kat Larut tu RM1,000, RM1,000 setiap malam. Setiap orang yang duduk kat situ pun dibayar RM50. Kambing golek ke kambing bakar ke, itu free flow. Dekat Paguh lagi dahsyat. Kalau tidak, Muhyiddin tak menang. Sampai RM500. Untuk satu pengundi. Ada pengundi beritahu dapat 250, ada pengundi dapat 500. Ini berlaku. Ini berlaku dengan amat dahsyat. PAS pun jangan duk cakap seolah-olah macam dia bersih. Kita tahu pejabat-pejabat daerah digunakan untuk mengagihkan duit kepada rakyat. Cuma dia menggunakan nama yang terhormat, Dana Bakti Remaja di Terengganu. Itu sebab mereka pukul bersih. Mereka menang semua. Kita bukan tak tahu benda ni. Saya cuba yakinkan anak-anak muda kita, jangan sampai kita ubah pendirian kita kerana duit. Tapi kita tak berjaya. Kita gagal lah maknanya. Sepatutnya semua orang kena ambil kebertanggungjawaban bersama. Jangan salahkan presiden seorang. Okey, ada lagi? Okey. So soalannya yang tadi saya nampak lebih kepada Datuk macam lebih kepada menunjukkan bahawa kita ni lebih ke arah PH instead of PN. Jadi mungkin Datuk nak kongsikan apa sebenarnya tarikan PH yang boleh diconsider dalam cerita. Okeylah. Dia sekarang macam ni. Pertama sekali, saya rasa kalau BN nak memberi sokongan pada Anwar sebagai Perdana Menteri pun, kita kena letakkan syarat. Pertama, UMNO akan jadi pengimbang kerajaan. Kita tak nak lagi DAP berleluasa macam dulu. Jadi kalau Anwar nak UMNO memberi sokongan, saya rasa Presiden Parti kena beritahu, kalau nak lantik pun menteri-menteri di kalangan DAP, bagilah 3 orang ke. Timbalan menteri pun 3 orang. Kalau mereka lebih, orang pun akan marah pada UMNO. Tetapi kalau mereka tengok orang UMNO lebih ramai dalam kerajaan, sudah pastilah orang pun tak berapa marah. Dan yang keduanya, kita kena sentiasa menjadi check and balance kepada kerajaan tu. Jadi kalaulah sekiranya berlaku sekali lagi, seperti mana apa yang berlaku zaman Pakatan Harapan. Kalau misalnya DAP mula nak kacau soal Islam, mula nak kacau tentang hak istimewa orang Melayu, mula nak kacau tentang kedudukan raja-raja Melayu, mula nak kacau tentang kedudukan bahasa Melayu, maka UMNO kena berani tegur. Tak boleh jadi kerajaan dulu-dulu. Kerajaan dulu-dulu, apa juga yang diputuskan oleh Perdana Menteri ataupun rakan-rakan dalam pasukan dia, kita diam, kita ikut je. Tak boleh. Maknanya kena ada pihak yang menyeimbang. Jangan sampai UMNO dibenci oleh rakyat. Dan saya yakin dengan kedudukan UMNO sebagai sebuah parti Melayu besar, kita boleh jinakkan kawan-kawan DAP itu. Dan saya rasa kawan-kawan DAP yang menggantikan legasi Lim Guan Eng ni, ataupun keluarga Lim ni, macam Anthony Loke ni, lebih terbuka. Saya rasa mungkin UMNO boleh menjinakkan DAP menjadi sebuah parti yang boleh menghormati perkara 153, boleh menghormati kedudukan Islam, kedudukan Melayu, kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu. Tak mustahil. Kalau tak boleh, kita tarik sokongan. Habis cerita.
biar kerajaan tumbang. Bukan kita tak pernah buat. Betul tak? Kita dah bagi peluang pada Muhyiddin, last kali ditikam kita. Kan? Maka, kalau PAS pun boleh bagi peluang pada DAP, pernah bagi peluang pada Anwar Ibrahim, kan? Kenapa kita tak cuba? Mungkin PAS tidak dihormati oleh mereka. Tetapi kena ingat, mereka dulu bila mentadbir 22 bulan, mereka gagal. They need us. They need experience people to be in the government. Orang yang tahu macam mana nak mentadbir kerajaan. Kalau tidak, kerajaan ni akan ditolak sekali dengan UMNO. So, UMNO kena menjadi penyeimbang lah kepada kerajaan baru ni. Kalau tanya saya secara peribadi, sekarang UMNO tak ada pilihan. UMNO kena kerjasama dengan Anwar sebagai Perdana Menteri. Okay. Jadi soalan last. Parlimen tergantung sekarang ni. What we can assure people, public, sebab mereka ni rasa macam sekarang ni dengan konflik berlaku dalam UMNO, dengan orang kata nak bentuk Dia perikatan macam dia ni macam lah. mana? Bagi saya simple saja. You ask for it. Berbuih kita cakap tiap malam. So bubarkan cepat. Tapi ada juga yang pertahankan lagi Ismail Sabri ni. Betul tak? Ada juga yang cakap jangan serang Perdana Menteri apa semua. Kita bukan serang Perdana Menteri, kita suruh segerakan pilihan raya, itu je. Kalau awal-awal dulu kita menang pilihan raya, poster boy masih lagi ada peluang jadi Perdana Menteri. Sekarang ni poster boy dah tak ada peluang langsung. Nak jadi TPM pun tak ada. Kecuali kalau dia bersatulah. Ni realiti. Itu sebab kita faham puak-puak ni, dia duit yang orang, ini jangan sampai aku cerita bab duit pula kan. Kita pun bukan tak tahu siapa yang bagi duit, kan. Duit tu patut dibelanjakan masa pilihan raya, tak dibelanjakan. Kita tak nak cakap lah benda ni. Terlalu detail, tak baik. Cuma saya sedih lah. Saya sedih. Parti UMNO ni tiba-tiba macam miskin sangat. Macam miskin sangat. Sehingga kan peruntukan kat bawah semua sekali nak pasang bendera, pasang apa. Kita tengok bendera PH, PN lebih banyak daripada kita. Betul. Padahal yang Ismail Sabri luluskan untuk setiap kawasan parlimen 3.8 juta je bagi pembangkang. Tapi ialah mereka gunakan ianya sehabis baik, dan sudah pasti kita pun tahu mereka mendapat dana politik juga. Daripada luar, bukan daripada dalam. Okey? Betul, okay. Betul. Ya. Ada yang cakap dalam keadaan sekarang ni Barisan Nasional lebih baik jadi pembangkang untuk penggal ni, untuk macam mana pendapat? Dia macam ni. Kalau tanya dengan saya pun boleh cakap kita jadi pembangkang yang bermaruah. Betul lah. Tapi kena ingat, sekarang ni mereka sudah mulakan pendakwaan politik. Kalau selepas ni orang macam Datuk Zahid masuk dalam penjara, selepas ni Tok Mat pun nak dimasukkan dalam penjara, kau nak harap kat siapa? Kau nak harap kat siapa bila UMNO? Nak harap kat siapa? Jadi jangan bagi saya continue. Kalau saya continue, saya buka satu persatu lagi jahanam. Lebih baiklah saya habis kat situ je. Kita masih perlukan Datuk Zahid untuk mempertahankan parti kita ni. Kalau misalnya tak ada Datuk Zahid, tak ada Tok Mat, dah lama lingkup dah parti kita ni. Kita hari ni masih lagi boleh dapat 30 kursi sebab apa? Bila Mahathir suruh kita bubarkan, dia suruh Datuk Zahid bubarkan, Datuk Zahid tak nak bubar. Itu sebab dia kena sampai 87 pertuduhan. Ini kita kena tanam dalam otak ahli kita. Dan insya-Allah saya akan pastikan benda ni tertanam. Siapa pengkhianat, siapa yang berjuang untuk parti, orang ni akan kita kekalkan dalam pemilihan parti yang akan datang. Okey?